Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita kagum dengan apa yang berlaku dalam Parti Bersatu. Apa yang selama ini kita tidak jangka berlaku, akhirnya telah pun berlaku. Seramai 100 SD, 120 ketua bahagian bersatu bukan gerakan menjatuhkan Muhyiddin. Benarkah itu berlaku? Betulkah gerakan ini betul-betul bukan untuk menjatuhkan Muhyiddin? Ramai orang tertanya-tanya, betulkah, betulkah, dan betulkah? Namun demikian, ada orang yang menyatakan memang itulah alasan yang selalu digunakan pakai apabila sudah kantoi melakukan kesalahan, kata mereka. Tanpa angin bertiup, tidak mungkin akan pokok bergoyang, kata netizen. Ini mengulas ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, Wan Saiful Wanjan, menafikan dakwaan wujud gerakan untuk menyingkirkan Presiden Parti Muhyiddin Yassin. Sebaliknya, dia menegaskan bahawa akuan berkanun SD yang ditandatangani 120 ketua bahagian itu adalah sebenarnya sokongan terhadap pelan peralihan kuasa yang dipersetujui tahun lalu. Kata Puan Zarkasi, kenapa takut sangat nak menyatakan untuk menyingkirkan atau memecat Muhyiddin? Kata beliau, tindakan menyokong peralihan kuasa samalah seperti menyingkirkan ataupun memecat. Apa bezanya menyokong peralihan kuasa dengan menyokong peletakan jawatan Muhyiddin? Saudara-saudara sekalian, demi kemenangan adalah lebih baik sekiranya Tan Sri Muhyiddin Yassin terus memimpin parti sehingga kita menang PRU ke-16, kata Wan Saiful Wanjan. Wah, ini betul-betul membuatkan kita makin hairan apa yang berlaku dalam Parti Bersatu. Sebelum itu, izinkan dulu saya berkongsi kepada anda semua, ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak lagi bertindak seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada penyakit, lalu penyakit berakar di dalam tubuh badan kita. Tetapi terapi imun ini mengajar, mendidik dan menguatkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan itulah yang akan menghapuskan semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Kalau tuan-tuan dan puan-puan sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesihatan anda, mungkin ini jawaban yang Tuhan hantar untuk anda semua. Saudara-saudara sekalian, perdebatan mengenai siapa yang salah, siapa yang bohong dan siapa yang kena masih menjadi perhatian dalam Parti Bersatu. Kata Wan Saiful, memandangkan beliau berulang kali menyatakan hasrat untuk bersalah, saya berikrar untuk patuh dan terus menjaga integriti parti demi mempertahankan legasi beliau, katanya. Jika Tan Sri Muhyiddin ingin melaksanakan perubahan, saya mencadangkan ia dibuat lebih awal supaya kepimpinan baru mempunyai ruang untuk merancang dan memimpin parti. Dengan syarat, kepimpinan baharu mesti mengekalkan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi atau penasihat parti dan kekal sebagai wajah utama parti, katanya. Dia berkata SD itu telah diputar belit untuk menguatkan naratif Songsang. Kononnya ada usaha menekan Muhyiddin supaya berundur dan memberi laluan kepada timbalannya Hamzah Zainuddin. Awal bulan ini, Malaysia kini melaporkan dakwaan bahawa beberapa pemimpin sedang mendesak Muhyiddin menyerahkan teraju kepimpinan kepada Hamzah. Isu itu memuncak pada Perhimpunan Agung Tahunan AGM Bersatu pada 9 September lalu apabila Muhyiddin mendedahkan wujud gerakan mengumpul tanda tangan bagi menyingkirkannya sekaligus mencetuskan kekecohan dalam kalangan perwakilan. Wan Saiful berkata, dia telah beberapa kali cuba menemui Muhyiddin termasuk ketika AGM untuk menyerahkan SD tersebut.
memang telah ditetapkan tarikh, yaitu Rabu ini. InsyaAllah jika Tan Sri ada ke lapangan, saya akan bertemu beliau ketika itu. Jadi itulah keadaan sebenarnya, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Hello guys, ini ialah walkie-talkie Bofeng BF888S. Dapatkannya di Shopee, murah. Guys, ini ialah headphone Onikuma K2 Pro. Hebat, luar biasa, cantik dan murah. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah power bank Mozom PB149. Murah, hebat, dan dapatkannya di Shopee sekarang. Guys, ini ialah Shokz Open Swim Pro. Headphone yang hebat, kualiti hebat, tahan air. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah headphone One Audio E70 Fusion. Dapatkannya di Shopee, murah sekarang. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita dikejutkan dengan satu dapatan dan satu keputusan berkait dengan video panas yang membabitkan Azmin Ali yang telah pun didedahkan oleh Wan Saiful Wan Jan. Kata beliau, dia sudah dapat maklumat kononnya video itu tulen. Akhirnya, apa yang berlaku? Adakah Wan Saiful Wan Jan sedia kalaulah benda ini diteruskan akan menyebabkan saman malu atau saman fitnah terhadap beliau sendiri? Kita belum lagi tengok insiden di dalam satu-satu parti yang mana ahli atau rakan sejawat, rakan separti, saman rakan separti. Mungkin inilah kali pertama kita akan lihat rakan serpati akan menyaman rakan sepati. Adakah itu akan berlaku? Entahlah, kamu akan tengok dalam insiden akan datang. Kes video Azmin sudah ditutup. Wan Saiful kini berdepan kes di mahkamah. Saudara, 10 ahli Dewan Undangan Negeri Adun Selangor hari ini mahu tindakan keras terhadap Wan Saiful Wan Jan dan beberapa ketua bahagian bersatu yang mereka dakwa cuba mengalih perhatian daripada kegagalan gerakan menyingkirkan Presiden Parti Muhyiddin Yassin. Keretakan dalam Parti Bersatu sudah tidak dapat lagi dibendung, tidak dapat lagi disembunyikan. Amat diketahui dan makin jelas bahwa memang wujud gerakan dalaman pecah memecah. Adakah Parti Bersatu mampu bertahan sehingga PRU akan datang? PRU akan datang masih lama lagi, tetapi nampaknya Parti Bersatu semakin di dalam keadaan yang nazak. Ini apabila ramai orang kini mula sengketa di dalam Parti Bersatu. Ahli Dewan Undangan Negeri dengan ahli Dewan Undangan Negeri bergaduh. Ketua bahagian dengan ketua bahagian juga turut bergaduh, membabitkan ada yang menyokong Wan Saiful Wan Jan, ada pula yang menyokong kepimpinan Muhyiddin dan juga Azmin Ali. Dalam satu kenyataan bersama, mereka menyifatkan kenyataan media ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Majlis Bersatu itu bersama beberapa ketua bahagian Suhaimi Ghazali, Isa Saidi dan Muhammad Fadli Ismail sebagai usaha terdesak selepas komplot Akuan Berkanun SD, 120 ketua bahagian tidak mendapat sambutan. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami benci pembohong. Tapi sebelum itu izinkan dulu saya berkongsi dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% secara umum dan ringkasnya. Apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak lagi bertindak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi apabila imun badan kita jadi kuat, apabila imun badan kita jadi seimbang, imun badan kita itulah yang menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan juga produk penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran abad ini. Kalau Anda sedang berdoa untuk masalah kesehatan Anda, mungkin ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Saudara-saudara sekalian, menyambung kepada pendedahan dan ulasan hari ini,
120 bahagian ketua bahagian Bersatu dikatakan tidak mendapat sambutan dalam usaha terdesak komplot mendapatkan tanda tangan bagi menyingkirkan Muhyiddin. Ibarat musuh dalam selimut yang sedang bersekongkol dengan musuh, kami mengecam keras fitnah jijik yang diulang terhadap Muhammad Azmin Ali. Sedangkan kes tersebut telah pun disiasat polis dan ditutup oleh peguam negara, kata mereka lagi. Menurut mereka, serangan berterusan terhadap Azmin hanyalah hela untuk menutup masalah pribadi Wan Saiful Wanjan sendiri yang kini berdepan pendakwaan di mahkamah atas pertuduhan menggelapkan jutaan ringgit. Pendakwaan ini membuktikan bahawa pihak berkuasa mempunyai asas kukuh dan wajar menjawab pertuduhan tersebut di muka pengadilan, bukannya menyerang pihak lain dengan tuduhan tidak berasas, kata mereka. Ke-10 adun itu turut menegaskan pendirian untuk berdiri teguh bersama kepimpinan Presiden dan Setiausaha Agung Parti. Mereka mendesak lembaga disiplin mempercepatkan prosiding dan menjatuhkan hukuman paling keras terhadap Wan Saiful Wanjan. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.